Keadaan darurat, alihkan kamera dengan segera ke Malaysia. Jerit seorang penyampai berita yang biasanya tenang dalam siaran langsung BBC di Britain. Jurang yang ketara ini, yang pastinya mustahil berlaku dalam siaran berita biasa. Apa sebenarnya yang membuatkan penyampai berita ini begitu teruja? Apa yang terpampang di skrin adalah pemandangan luar biasa yang pasti tidak akan dilihat di Britain. Marilah kita lihat rakaman yang berjaya ditangkap oleh juru kamera di Malaysia. Berita mengenai Malaysia yang dipilih sebagai negara paling menarik di dunia telah menjadi tajuk utama di seluruh dunia. Penghormatan ini adalah pengiktirafan terhadap daya tarikan Malaysia dalam pelbagai aspek seperti pelancongan teknologi dan kehangatan budi bahasa masyarakatnya. Berita ini telah dilaporkan oleh media di seluruh dunia, terutamanya British Broadcasting Corporation BBC, yang turut mengadakan liputan khas secara besar-besaran. Penyampai berita terkenal BBC Richard Harris amat tersentuh dengan laporan ini. Semasa membacakan berita, Richard tanpa sedar meluahkan rasa kagum. Saya mesti pergi ke sana. Kata-kata ini jelas menunjukkan kerinduan yang mendalam di hatinya, memancarkan kegembiraan yang tulus seperti seorang kanak-kanak yang bersedia untuk memulakan perjalanan pengembaraan. Richard tidak berdusta. Baginya Malaysia bukan sekadar bahan berita, tetapi tempat yang mesti disaksikan dan dirasai sendiri. Setelah membuat keputusan, Richard segera mengumpulkan kaki tangan dan memulakan persiapan untuk liputan. Setelah penerbangan selama berjam-jam dari Britain, Richard akhirnya menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. Setibanya di Malaysia, Richard dan pasukan liputan mula melaporkan secara langsung tempat-tempat pelancongan di Kuala Lumpur. Mereka melawat kawasan pejalan kaki, Jalan Alor, Menara Berkembar Petronas dan Masjid Jamek yang merupakan destinasi pelancongan klasik. Setiap tempat yang dikunjungi meriah, dipenuhi dengan pelancong dan penduduk tempatan. Namun suasana yang ceria dan gembira itu terganggu oleh hujan lebat yang turun secara tiba-tiba. Richard terpaksa mengalihkan sementara siaran langsung kembali ke studio. Oleh kerana tiada seorang pun yang membawa payung, mereka bergegas berlari ke stesen LRT berdekatan. Semasa mereka menunggu hujan berhenti, seorang pelajar sekolah rendah melangkah masuk ke stesen setelah mengimbas kad komuter. Susuk tubuh yang membawa beg sekolah itu seolah-olah tidak takut langsung pada hujan menarik perhatian Richard. Pelajar itu terus menuju ke rak payung dan tanpa ragu-ragu mengambil payungnya sendiri daripada koleksi payung yang tidak berkunci. Kemudian dia dengan selamba membuka payungnya dan melangkah semula ke dalam hujan. Rangkaian pergerakan ini begitu semula jadi, seolah-olah sebahagian daripada rutin harian, membuatkan Richard terpegun. Richard terkejut bukan sahaja dengan tingkah laku pelajar sekolah rendah itu, tetapi apa yang lebih mengejutkannya adalah banyaknya payung yang diletakkan secara bebas di rak payung stesen itu. Setiap orang dapat mengenal pasti payung mereka dengan tepat tanpa mengambil payung orang lain. Bagi Richard, pemandangan seperti ini tidak mungkin dilihat di negara asalnya Britain. Dalam fikiran Richard terbayang adegan di stesen atau kemudahan awam di Britain. Apa yang akan berlaku jika payung diletakkan tanpa kawalan seperti ini? Tidak perlu berfikir panjang, payung itu pasti akan hilang dalam sekelip mata. Namun pemandangan seperti ini di Malaysia adalah perkara biasa dalam kehidupan seharian. Richard tidak dapat menahan rasa terkejutnya yang mendalam. Pada saat ini pasukan liputan memutuskan bahawa, walaupun rancangan asal adalah untuk menyiarkan tempat pelancongan Malaysia, mereka perlu menyiarkan pemandangan yang menakjubkan ini. Kemudian beberapa lagi pelajar sekolah rendah datang mengambil payung mereka dari rak membukanya dan melangkah masuk ke dalam hujan. Richard segera berpaling ke arah kamera dan mula berkata, "Para penonton sekalian, kami akan menukar kandungan program dan mempersembahkan pemandangan indah di Malaysia kepada Anda. Saya kini berada di stesen LRT di Kuala Lumpur. Di sini terdapat tempat di mana payung boleh diletakkan dengan bebas. Yang menghairankan, tiada sesiapa yang mencuri payung-payung ini. Semua orang boleh mencari payung mereka sendiri dan membawanya pergi." Bolehkah Anda percaya, suara Richard memancarkan emosi yang mendalam sukar dipercayai. Pemandangan yang dianggap fantasi di negaranya adalah fenomena biasa yang sebati dalam kehidupan seharian di Malaysia. Fakta ini membuatkan Richard selain terkejut juga merasa kagum. Di negara asal saya, Britain, perkara seperti ini sama sekali tidak dapat dibayangkan. Tetapi di sini ini adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Nilai moral untuk tidak mencuri barang orang lain telah meresap jauh ke dalam hati. Di negara ini walaupun payung diletakkan dengan bebas, tiada sesiapa yang akan mengambilnya. Ini nampaknya adalah pandangan universal yang berakar umbi dalam seluruh masyarakat Malaysia.
Kamera terus merakam adegan ini. Ramai pelajar sekolah rendah, pekerja pejabat, dan ibu bapa mendapati payung mereka dari rak sebelum beredar. Sambil tersentuh dengan rasa ketertiban di Malaysia, satu persoalan terlintas di fikiran Richard. Lagipun pelajar sekolah rendah tadi berjalan sendirian. Adakah kanak-kanak dibenarkan berjalan sendirian di Malaysia? Adakah ini Malaysia pemandangan yang mustahil berlaku di Britain wujud secara semula jadi di sini? Kejutan ini melanda hati Richard dengan kuat. Richard terus merenung bagaimana kanak-kanak di Malaysia begitu berdikari pada usia yang muda dan ibu bapa serta orang dewasa melindungi mereka dengan penuh kepercayaan. Richard tanpa sengaja membandingkannya dengan negara asalnya. Di Britain membiarkan kanak-kanak kecil berjalan sendirian di jalan dianggap berbahaya dan ramai ibu bapa teragak-agak kerananya. Tetapi di Malaysia keadaannya sebaliknya. Seluruh masyarakat menyokong kemandirian kanak-kanak dan menjamin keselamatan mereka. Wujudnya budaya yang sama sekali berbeza. Richard menyadari perkara ini. Ini juga mesti disampaikan fikir Richard. Pada masa ini seorang lagi pelajar sekolah rendah datang ke hadapan Richard dan mengambil payungnya sendiri. Pada saat itu Richard sekali lagi berkata kepada kaki tangan, "Arahkan kamera ke arah pelajar itu," beliau mendesak. Richard berpaling ke kamera dan mula berkata, "Para penonton sekalian, saya kini menyaksikan pemandangan yang sukar dipercayai. Seorang kanak-kanak kecil berjalan sendirian di tempat awam. Di Britain ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan. Tetapi di Malaysia ini adalah perkara biasa." Richard menyambung seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keselamatan kanak-kanak, mewujudkan persekitaran di mana mereka dapat membesar dengan berdikari. Ini sungguh menakjubkan. Kini saya kembalikan siaran ke studio. Richard sangat tersentuh dengan pemandangan di hadapannya, merasai keindahan masyarakat Malaysia secara mendalam. Pemandangan kanak-kanak kecil di Malaysia berjalan kaki bersendirian ke sekolah mengejutkan ramai orang di banyak negara di dunia. Ramai warga asing sering bertanya, mengapa ini mungkin berlaku? Seorang ahli antropologi budaya, Encik Dr. Faizal Rahman, turut menaruh minat yang mendalam terhadap fenomena ini dan mengkaji sebab-sebab di sebaliknya. Richard percaya bahawa sebab kanak-kanak Malaysia boleh keluar dan bergerak bersendirian adalah berpunca daripada kepercayaan terhadap komuniti. Dalam masyarakat Malaysia, kanak-kanak belajar secara semula jadi tentang kepentingan kepercayaan dalam kehidupan komuniti sejak usia muda. Menurut Encik Dr. Faizal Rahman, dalam komuniti Malaysia, semua ahli memainkan peranan sebagai pelindung kanak-kanak. Bukan sahaja orang dewasa rakan sebaya, adik-beradik juga memikul tanggungjawab menjaga kanak-kanak dalam seluruh masyarakat. Ini boleh dikatakan telah membentuk budaya unik Malaysia, yaitu membesarkan anak bersama-sama. Sistem kepercayaan seperti ini bukan sekadar slogan atau falsafah, tetapi diajar dan diamalkan secara konkret dalam kehidupan sebenar. Contohnya di sekolah adalah perkara biasa bagi kanak-kanak untuk bergilir-gilir bertanggung jawab membersihkan atau menjadi petugas untuk hidangan tengah hari yang berkhasiat. Di sekolah-sekolah barat kerja-kerja ini mungkin biasanya dilakukan oleh kaki tangan khas, tetapi di Malaysia, kanak-kanak sendiri yang memikul peranan ini dan melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Kanak-kanak membersihkan bilik darjah koridor dan kadangkala tandas untuk menjaga kebersihan sekolah. Melalui kerjasama dengan rakan-rakan untuk menyelesaikan kerja-kerja ini, mereka memupuk rasa tanggung jawab terhadap ruang awam. Bukan orang lain yang membersihkan, tetapi melalui pengalaman mengurus dan menjaga tempat mereka sendiri kanak-kanak secara semula, jadi memupuk kesedaran untuk melindungi masyarakat dan menyumbang. Richard menganalisis bahawa kesan pendidikan ini terhadap kanak-kanak Malaysia tidak dapat diukur. Sambil memupuk semangat berdikari, ia juga memperdalam kesedaran sebagai ahli komuniti. Melihat kanak-kanak yang melalui proses tumbesaran seperti ini, ibu bapa Malaysia boleh berasa tenang membiarkan anak-anak mereka keluar bersendirian. Bukan sahaja ibu bapa tetapi seluruh masyarakat dihubungkan oleh ikatan kepercayaan membolehkan anak-anak diserahkan kepada masyarakat dengan tenang. Encik Dr. Faizal Rahman sangat tertarik dengan kepercayaan mendalam ibu bapa Malaysia terhadap anak-anak dan seluruh masyarakat. Selain itu, beliau juga menyadari bahawa kepercayaan dan kerjasama seperti ini adalah ciri-ciri unik Malaysia. Richard menyatakan bahawa dari sudut pandangan masyarakat barat, fenomena seperti ini sangat jarang berlaku. Apa yang dianggap biasa di Malaysia dari perspektif barat adalah budaya yang sama sekali berbeza. Fenomena seperti ini turut menarik perhatian Richard yang mendalam yang disebut sebelum ini. Beliau percaya bahawa hubungan dan rasa tanggung jawab yang mendalam yang dimiliki oleh masyarakat Malaysia harus diiktiraf secara lebih meluas di dunia pada masa hadapan.
Selepas sesi penggambaran tamat, dengan lancar Richard dan pasukan liputan memutuskan untuk makan tengah hari. Oleh kerana mereka jarang sekali berada di Malaysia, mereka memutuskan untuk menikmati hidangan Malaysia yang asli. Mereka semua mengeluarkan telefon bimbit dan mula mencari sebuah restoran Melayu tradisional yang sangat dinilai menarik perhatian mereka. Mereka bergegas ke restoran itu dengan penuh harapan. Sebaik sahaja melangkah masuk suasana yang tenang menyelubungi dengan ruang yang penuh gaya klasik terbentang di hadapan. Richard dan pasukannya duduk dan memesan pelbagai jenis hidangan. Hidangan Malaysia klasik seperti nasi lemak sate dan laksa mula dihidangkan. Richard memesan set hidangan Melayu tradisional. Hidangan itu sendiri kelihatan lazat, tetapi apa yang lebih menarik perhatian Richard adalah pinggan mangkuk yang indah dan halus yang digunakan untuk menghidangkan hidangan itu. Bukan itu sahaja, sehelai kertas cantik juga diletakkan di bawah pinggan untuk menonjolkan makanan. Keindahannya memukau Richard. Sungguh halus. Richard terdiam seketika terpukau dengan keindahannya. Richard tersentuh dengan estetika Malaysia yang sebati dalam kehidupan seharian ini. Pada masa yang sama, satu soalan timbul, mengapa sesuatu yang begitu indah digunakan secara harian? Didorong oleh rasa ingin tahu, Richard berbual dengan pemilik restoran Melayu tradisional itu. Melalui pertanyaan Richard, beliau mula-mula mengetahui bahawa pinggan mangkuk itu dikenali sebagai tembikar ceramics, yaitu kraft tradisional Malaysia. Pemilik menjelaskan bahawa ciri-ciri tembikar yang dibakar daripada tanah liat adalah salutan yang indah dan rasa hangat apabila disentuh, dan yang menghairankan ia sangat tahan lama. Dikatakan bahawa tembikar akan menjadi lebih menarik dan mudah digunakan apabila semakin lama digunakan, dan ada yang boleh bertahan sehingga 100 tahun. Richard semakin tertarik dengan daya tarikannya. Pinggan mangkuk yang boleh digunakan selama 100 tahun. Ia seperti kewujudan yang memekatkan masa. Richard tidak dapat menahan rasa kagumnya. Mengenai kertas di bawahnya, setelah bertanya kepada pemilik, beliau mendapati ia adalah kain batik handicraft fabric. Kain batik adalah kain khas yang dibuat dengan teknik canting dan pewarnaan tradisional Malaysia. Ia dicirikan oleh kelembutan dan kekuatannya dan dikatakan menjadi lebih menarik apabila semakin lama digunakan. Terutamanya, jenis yang dipanggil batik sutera, ia sangat terkenal. Walaupun nipis, ia dikatakan sangat kuat, sehingga boleh bertahan selama ratusan tahun. Richard sekali lagi meluahkan rasa kagum. Sangat nipis tetapi boleh bertahan selama ratusan tahun. Ini bukan sekadar kertas biasa. Richard sangat tersentuh dengan teknologi dan budaya Malaysia yang diterapkan dalam tembikar dan kain batik. Hidangan di hadapannya sememangnya lazat, tetapi Richard lebih berminat dengan kraft tradisional Malaysia yang menyokong keenakan itu. Beliau merasakan bahawa objek-objek ini bukan sekadar sebahagian daripada makan, tetapi ia adalah seni itu sendiri, hasil gabungan sejarah dan teknologi yang panjang. Richard merasakan keinginan yang kuat untuk mengetahui lebih mendalam tentang kraft tradisional yang indah ini. Keinginan untuk mengadakan liputan segera melonjak dalam dirinya. Lagipun tujuan perjalanan ini, selain menyiarkan tempat pelancongan Malaysia secara langsung, juga termasuk mencari bahan untuk program khas. Oleh itu, Richard memutuskan untuk bersama-sama dengan kaki tangan mencari kisah pengukir tembikar dan pengukir batik untuk program khas. Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pemilik restoran Melayu tradisional itu, Richard dan pasukannya menentukan destinasi seterusnya. Tempat pertama yang akan dituju adalah daerah Kuala Kangsar yang terkenal dengan tembikar. Dikatakan bahawa di sana mereka boleh melihat teknik pembuatan tembikar tradisional. Mereka memutuskan untuk pergi dan menemu bual pengukir tempatan. Jarak dari Kuala Lumpur ke Kuala Kangsar tidak jauh dan boleh dicapai dengan menaiki kereta api. Walaupun ia adalah perjalanan yang padat, mereka memutuskan untuk menikmatinya sebagai sebahagian daripada liputan. Richard dan pasukannya yang tiba di stesen KL Sentral menaiki kereta api komuter KTM. Sebaik sahaja menaiki kereta api harapan itu segera menjadi kenyataan. Tempat duduk yang luas, perjalanan yang stabil, dan ruang yang bersih sangat mengagumkan Richard dan pasukannya. Bergerak dengan kereta api seperti ini juga menyeronokkan, kata seseorang, dan semua orang mengangguk setuju. Apa yang lebih mengejutkan mereka adalah ketepatan masa KTM. Sebaik sahaja waktu berlepas tiba, kereta api itu berlepas tepat pada masanya seperti jam yang tepat. Ketepatan itu membuatkan Richard melihat jam tangannya sekali lagi. Memang Malaysia, konsep masa mereka berbeza, Richard berkata kepada kaki tangan sambil kagum. Setakat ini mereka terkejut dengan keselesaan dan ketepatan yang memenuhi jangkaan mereka. Tetapi apa yang menanti mereka seterusnya
adalah sesuatu yang lebih mengejutkan Richard dan pasukannya. Apabila Richard melihat sekeliling coach, beliau terkejut apabila mendapati ramai penumpang sedang tidur lena. Jika hanya itu, ia mungkin boleh dijelaskan sebagai keletihan perjalanan. Tetapi apa yang membuatkan Richard terbeliak mata adalah tiada seorang pun penumpang yang berhati-hati terhadap bagasi mereka. Mereka meletakkan bagasi di tepi kaki atau di tempat duduk dan tidur lena tanpa sebarang kawalan. Pemandangan ini membuatkan Richard meragui matanya sendiri. Adakah ini benar-benar Malaysia? Richard mengesahkan berulang kali dalam hatinya. Di Britain, jika seseorang secara tidak sengaja tertidur di dalam kereta api, adalah perkara biasa dalam perjalanan untuk mendapati bagasi telah hilang apabila bangun. Di tempat awam sentiasa berhati-hati terhadap barang pribadi dan tidak membiarkannya terlepas pandangan adalah peraturan besi. Bagi Richard yang sudah terbiasa dengan amalan ini, pemandangan yang terbentang di hadapannya seperti dunia lain. Melihat orang yang tidur lena, Richard terpegun dengan keselamatan Malaysia yang baik dan rasa kepercayaan seluruh masyarakat. Untuk merakam detik yang menakjubkan ini, Richard senyap-senyap mengarahkan kaki tangan untuk memulakan penggambaran. Para penonton sekalian, saya sekali lagi menyaksikan pemandangan yang sukar dipercayai. Richard mula melaporkan dengan perlahan di hadapan kamera. Ini adalah kod kereta api Malaysia. Namun, hampir semua penumpang sedang tidur. Dan yang menghairankan, tiada sesiapa yang berhati-hati terhadap bagasi mereka. Suara Richard diselang-seli dengan kejutan dan keterujaan. Bayangkan para penonton sekalian, adakah mungkin berlaku pemandangan di mana ramai orang tidur lena tanpa kawalan di dalam kereta api di Britain atau Eropah, dan bagasi diletakkan begitu sahaja tanpa ada yang bimbang ia akan dicuri? Richard meneruskan laporannya yang mengejutkan sambil menahan perasaan tidak percayanya sendiri. Di Malaysia ini adalah perkara biasa. Ini hanya boleh berlaku kerana di sini selamat dan seluruh masyarakat saling mempercayai antara satu sama lain. Ini adalah pemandangan unik Malaysia. Richard cuba menyampaikan kejutan itu kepada penonton sebaik mungkin. Pada saat ini di dalam koce kereta api Malaysia, Richard sekali lagi tersentuh dengan kedalaman negara Malaysia dan rasa kepercayaan yang kuat di kalangan penduduknya. Richard dan pasukannya akhirnya tiba di Kuala Kangsar yang terkenal dengan tembikar Malaysia. Di pekan kecil ini, tempat pembakaran tradisional lama dan kedai tembikar moden berselang-seli. Keindahan dan tradisinya sebati dalam seluruh pekan. Di Jalan Lama, pelbagai jenis barangan tembikar dan makanan ringan tempatan dijual dengan suasana yang meriah. Di sekeliling pekan, Sungai Perak mengalir dengan tenang, dan latar belakangnya adalah bukit-bukit hijau, membentuk pemandangan di mana tradisi kraft dan alam semula jadi wujud bersama secara harmoni. Richard dan pasukannya mula-mula menuju ke bengkel tembikar yang telah mendapat kebenaran untuk ditemu Boal. Selepas kamera mula beroperasi, Richard berkata, "Para penonton sekalian, ini adalah Malaysia. Kami kini berada di Kuala Kangsar, yang terkenal dengan tembikar. Tembikar dikatakan adalah pinggan mangkuk muktamad yang boleh digunakan sehingga 100 tahun. Marilah kita lihat teknik yang menakjubkan itu." Di bengkel itu, pengukir mula membuat tembikar dari sebongkah tanah liat. Mereka dengan teliti membentuk tanah liat di atas roda pemutar. Richard menumpukan perhatian pada proses di mana lapisan demi lapisan glaze lapisan berkaca disapu berulang kali. Kerja itu memerlukan ketelitian dan fokus seperti melukis. Selepas glaze disapu, mereka perlu menunggu masa yang sesuai untuk memasukkannya ke dalam tanur dan membakarnya, serta mengesahkan keadaan selepas setiap pembakaran sebelum beralih ke proses seterusnya. Melalui proses berulang-ulang, warna yang hangat dan ketahanan yang lama terhasil. Pengukir menjelaskan bahawa keadaan tanah liat berbeza-beza bergantung kepada kelembapan dan suhu hari itu, jadi mereka mesti meneruskan dengan berhati-hati dalam proses yang berbeza setiap kali. Kadang-kadang untuk menyiapkan satu tembikar, ia memerlukan masa beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tanah liat adalah seperti makhluk hidup. Hasil akhirnya akan berbeza sedikit bergantung pada cuaca dan persekitaran. Oleh itu, kami sentiasa perlu bercakap dengan tanah liat dan mencari masa yang paling sesuai, kata salah seorang pengukir. Apabila Richard bertanya mengapa perlu mengambil masa dan usaha yang begitu banyak, pengukir menjawab, "Tembikar yang dibuat dengan tergesa-gesa tidak akan cantik. Tembikar adalah sesuatu yang perlu dibentuk dari masa ke masa. Kami memahami sifat tanah liat dan berkomunikasi dengannya, dan dengan itu mencari masa yang paling sesuai." Mendengar kata-kata ini, Richard dan pasukannya tersentuh dengan rasa hormat yang mendalam pengukir terhadap kerja mereka.
Setelah menamatkan temu bual Richard dan pasukannya merasakan secara mendalam sikap pengukir Malaysia yang menyiapkan karya mereka tanpa mengira masa dan usaha mereka di sebalik teknologi itu patut dipuji di seluruh dunia. Pengukir memegang misi yang kuat untuk hidup bersama alam semula jadi dan mencipta karya seni yang boleh diwarisi dari generasi ke generasi. Hasilnya tembikar yang lahir adalah karya yang mempunyai keindahan dan ketahanan abadi yang menyentuh hati ramai orang. Keesokan harinya, Richard dan pasukannya menikmati hidangan lazat di tempat penginapan dan tidur lena, jadi keadaan fizikal mereka sangat baik. Mereka bertolak ke Kelantan yang terkenal dengan batik tradisional. Mengikut jadwal yang disahkan, semalam mereka menaiki bas ekspres menuju ke destinasi. Ini adalah tempat penghasilan batik kain tradisional wakilan Malaysia. Apabila mereka melangkah ke perkampungan yang sunyi di pergunungan ini, mereka mendapati bahawa di sini masih menggunakan kaedah pembuatan kain tradisional yang diwarisi sejak zaman purba. Perkara pertama yang Richard dan pasukannya lihat adalah pemandangan pengukir sedang memproses kulit pokok bahan mentah untuk kain batik sehelai demi sehelai dengan tangan dengan teliti dan kemudian membuat kain dalam air. Kerja ini bukan sahaja sangat memakan masa, tetapi juga mustahil untuk menghasilkan kain berkualiti tinggi tanpa pengalaman bertahun-tahun. Proses pembuatan batik sangat rumit dan memerlukan masa beberapa bulan untuk disiapkan. Bermula dari mendapatkan kulit pokok sebagai bahan mentah, kemudian merebus serat dan kemudian menghancurkannya dengan tangan dengan teliti. Seterusnya adalah proses yang panjang untuk berulang kali mencuci dan membuang kekotoran kecil dalam air. Selain itu, batik yang dicanting dikeringkan di udara semula jadi untuk menghasilkan kain yang mempunyai kelembutan dan kekuatan yang unik. Seorang pengukir berkata, membuat batik adalah kerja berkomunikasi dengan alam semula jadi. Kaedah pembuatan mesti diubah sedikit mengikut cuaca kelembapan dan suhu. Oleh itu kami mesti mencari masa yang paling sesuai sepanjang tahun untuk mencanting kain. Pasukan liputan menyadari bahawa proses yang memakan masa ini berbeza dengan masyarakat moden yang mengejar kecekapan mewujudkan nilai yang memakan masa. Sehelai batik disiapkan melalui pemprosesan yang tidak terhitung banyaknya dan menggunakan pengalaman serta pengetahuan pengukir. Semasa temu bual apa yang lebih menyentuh hati Richard adalah kegigihan pengukir batik dan kegairahan mereka yang kuat terhadap tradisi. Dikatakan bahawa teknik membuat batik tidak dapat dipelajari dengan serta-merta dan memerlukan lebih dari 10 tahun untuk diiktiraf sebagai pengukir yang mahir. Seorang pengukir veteran yang telah terlibat dalam pembuatan batik selama 30 tahun berkata, dalam membuat batik mengasah kemahiran adalah penting, tetapi yang paling penting adalah mencurahkan hati. Kami ingin menghasilkan batik yang dapat dirasakan oleh hati orang yang menggunakannya apabila mereka menyentuhnya. Oleh itu kami tidak membuat kain yang sama setiap kali, tetapi sentiasa berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih baik, mencurahkan jiwa ke dalam setiap helai. Pengukir itu menyambung, menurunkan teknik ini kepada generasi akan datang adalah misi saya. Dikatakan bahawa beliau juga aktif menurunkan teknik itu kepada generasi muda. Membuat batik bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga mengandungi tanggung jawab yang kuat untuk mewariskan budaya yang diasaskan oleh nenek moyang kepada generasi akan datang. Setelah menamatkan temu bual, Richard dan pasukannya merasakan emosi yang sama di kalangan pengukir batik seperti yang dirasakan di kalangan pengukir tembikar. Kegigihan mereka dalam kerja mereka dan keinginan kuat mereka untuk melindungi tradisi sangat menyentuh hati Richard dan pasukannya. Namun pada masa ini masalah yang tidak dijangka berlaku. Apabila tiba di stesen KL Sentral dan keluar dari pintu masuk tiket, Richard terkejut. Oh tidak, saya tertinggal beg saya di dalam kereta api. Apa yang perlu saya lakukan? Beliau mengakui kepada kaki tangan lain. Walaupun beliau segera menyadari beliau sudah tidak berharap lagi untuk menemuinya. Kerana di Britain, kemungkinan untuk menemui barang yang hilang di pengangkutan awam atau taksi sangat rendah. Kebanyakan masa ia hanya dianggap hilang dan reda. Richard berasa cemas kerana beg itu mengandungi telefon bimbit, dompet dan buku nota yang merekodkan pelbagai maklumat perjalanan. Ia akan menyusahkan untuk menulis laporan selepas pulang tanpa buku nota itu. Tiba-tiba satu suara dari belakang bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih, "Boleh saya bantu?" Apabila berpaling seorang wanita berpakaian seragam, stesen berdiri di sana sambil tersenyum. Selepas menjelaskan keadaannya, beliau berkata, "Mungkin boleh ditemui. Mari kita pergi ke pusat barangan hilang dan bertanya." Sambil berkata demikian, beliau memimpin pasukan liputan itu.
Walaupun separuh percaya separuh ragu, semua orang mengikut kaki tangan wanita itu. Mereka tiba di pusat barangan hilang syarikat kereta api. Wanita itu menjelaskan keadaan kepada seorang lelaki di kaunter. Hasilnya sangat mengejutkan, hanya 30 menit kemudian mereka menerima panggilan bahwa beg Richard telah ditemui dan disimpan dengan selamat. Richard hampir tidak percaya dengan matanya. Beliau pergi mengambilnya pada masa yang ditetapkan, dan layanan di sana lebih mengejutkannya. Kaki tangan pusat barangan hilang mengesahkan maklumat terperinci barang yang hilang dan menyemak dokumen pengenalan dengan teliti. Setelah semua prosedur selesai, beg itu dibungkus dengan teliti untuk mengelakkan calar. Bukan sekadar ditemui semula, Richard menyatakan rasa terkejut dan terima kasihnya dan merasakan secara mendalam bahwa ini adalah cara pengendalian barang hilang yang sungguh teliti unik di Malaysia. Selepas pulang ke negara asal, Richard segera menyunting kandungan liputan di Malaysia dan bersedia untuk menyiarkannya sebagai program khas BBC. Program itu secara khusus menampilkan keselamatan Malaysia yang menakjubkan, semangat berdikari kanak-kanak, serta teknologi pengukir dan kehangatan budi bahasa unik Malaysia. Selain itu, kisah beg yang tertinggal di dalam kereta api ditemui semula dengan selamat dalam masa yang singkat juga menarik minat penonton. Media sosial dipenuhi dengan komen seperti Malaysia benar-benar negara yang menakjubkan, selamat dan mempunyai budaya yang indah. Program khas itu mendapat sambutan hangat. Penonton bertanya, adakah negara seperti ini benar-benar wujud? Saya mahu pergi melihatnya dengan segera. Program itu mencapai kejayaan besar, terutamanya ketertiban Malaysia dan rasa moral yang tinggi, serta kisah pengukir yang bekerja tanpa mengira masa dan usaha meninggalkan kesan yang mendalam kepada penonton. Penilaian program ini juga sangat tinggi dan mereka menerima banyak permintaan untuk membuat siri. Richard sendiri melalui temu bual ini mempunyai perubahan besar dalam pandangannya terhadap Malaysia. Di akhir program, beliau sekali lagi meluahkan rasa terima kasihnya. Malaysia benar-benar sebuah negara yang istimewa. Ketertiban dan kehangatan hati rakyatnya menyentuh hati saya secara mendalam. Jadi bagaimana video hari ini? Terima kasih kerana menonton.